Salam untuk semua, bertemu lagi dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Sesi PDP kali ini kita akan teruskan dalam bab 1, yaitu untuk subtopik 1.3. Untuk pembelajaran pada sesi ini, cikgu akan terangkan berkaitan subtopik 1.1.3, yaitu menerangkan fungsi elemen mekatronik sedia ada. Dalam slide ini ditunjukkan contoh produk mekatronik yang biasa kita temui. Kelihatan di sini ada kereta kawalan jauh, pintu gelangsar otomatis, dan mesin basuh otomatis. Cikgu akan terangkan berkaitan dengan kereta kawalan jauh terlebih dahulu. Tertera di sini sistem-sistem yang terlibat dalam kereta kawalan jauh, yaitu sistem mechanical. Untuk sistem mechanical, komponen yang ada dalam kereta kawalan jauh ialah gear. Dia berfungsi untuk mengurang atau meningkatkan hala laju dan menambah daya kilas ataupun torque pada motor. Seterusnya, sistem elektronik. Sistem elektronik ini akan menerima dan menukarkan isyarat input daripada alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor AC. Dalam paparan ini ada litar elektronik yang ditunjukkan, yaitu litar pemacu motor dan litar modul ganti. Seterusnya adalah sistem elektrik. Elektrik digunakan untuk memberi tenaga elektrik kepada motor AC. Tenaga elektrik itu diperoleh daripada baterai. Terdapat beberapa jenis baterai yang dijelaskan di sini adalah baterai alkali dan baterai cadmium nikel. Seterusnya ialah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Sistem ini terdiri pada mikro pengawal dan sistem kawalan yang diatur jarak, berfungsi untuk mengawal hala laju dan arah putaran motor AC. Seperti yang kita tahu, motor AC itu akan menggerakkan bagian tayar pada kereta kawalan jauh dan dia akan bergerak. Inilah 4 sistem yang terdapat dalam kereta kawalan jauh. Seterusnya, saya akan terangkan pula pintu gelangsar otomatis. Pintu ini biasa kita dapati di pusat membeli belah ataupun bangunan-bangunan kerajaan. Kita dapati bila kita berdiri pada berdekatan dengan pintu tersebut akan terbuka dan tertutup secara otomatis. Komponen ataupun sistem yang terdapat adalah sistem mechanical, sistem elektronik, sistem elektrik, dan sistem kawalan pengaturcaraan. Untuk sistem mechanical, komponen yang ada pada pintu gelangsar otomatis ialah takal dan tali sawat. Takal dan tali sawat ini dia yang bertindak untuk menggerakkan pintu tersebut. Tetapi pintu tersebut bergerak karena dia dikawal oleh sistem kawalannya yang akan coba terangkan sebentar nanti. Sistem yang kedua adalah sistem elektronik. Sistem elektronik sama seperti kereta kawalan jauh, ia mempunyai litar, pemacu motor, dan penderia. Penderia inilah yang akan mengesan haba kehadiran objek, sama ada manusia, hewan, dan sebagainya. Kemudian kita lihat pada sistem elektrik. Sistem elektrik ini terdiri pada motor AC dan buang ubah ataupun transformer. Fungsi untuk membekalkan tenaga elektrik pada keseluruhan sistem. Sama juga seperti kereta kawalan jauh, elektrik diperlukan untuk membekalkan tenaga. Sistem yang terakhir untuk pintu gelangsar otomatis adalah kawalan dan pengaturcaraan. Sama juga seperti yang kita bincangkan sebelumnya pada kereta, dia berfungsi untuk memproses input daripada pendirian dan menghantar ke output, yaitu pemacu motor AC untuk membuka dan menutup.
Seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan mesin basuh otomatis. Mesin basuh ini biasa didapati di rumah kita, rumah Anda semua, dan kita semua sudah mengetahui bagaimana cara ia berfungsi. Dalam mesin basuh otomatis ini sama juga dengan sistem mekatronik yang alat mekatronik yang lain, yang mempunyai sistem mechanical, sistem elektronik, sistem elektrik, dan sistem kawalan pengatur caraan. Untuk sistem mechanical, komponen yang terlibat ialah takal, tali sawat, gear, drum, dan galas bola. Gabungan komponen ini akan menghasilkan putaran pada drum. Kalau kita lihat sama-sama cuci kain tersebut akan berputar. Itu disebabkan oleh komponen-komponen mechanical. Sistem yang seterusnya adalah elektronik. Sistem elektronik ini kita gunakan sebagai panel kawalan, digunakan untuk memberi arahan seperti on, off, start, pause, dan lain-lain lagi. Dalam sistem elektronik ini ada komponen elektronik yang seperti kapasitor, diode, pada papan gitar elektronik. Dan untuk mendapat kuasa seperti elemen ataupun perkakasan yang lain tadi, sistem elektrik akan membekalkan kuasa kepada semua peralatan elektrik yang ada dalam mesin basuh otomatis tersebut. Oke, kita melihat di sini ada motor EU. Motor EU adalah motor yang menggunakan tenaga elektrik yang tinggi daripada sumber bekalan kuasa, dan terdapat juga pengubah yang mengubah nilai voltage rendah ataupun tinggi. Sistem yang selanjutnya adalah sistem kawalan pengatur caraan. Dia untuk menghasilkan tindakan kawalan terhadap sistem elektrik, sistem elektronik, dan sistem mechanical dalam mesin basuh. Fungsi kawalan bergantung kepada pengatur caraan yang direka dan tindakan kawalan yang dimasukkan kepada panel kawalan mesin basuh otomatis. Penerangan berkaitan dengan subtopik 1.1.3 yaitu menerangkan fungsi elemen mekatronik sedia ada. Sampai di sini saja. Jadi juga harap kita akan dapat berjumpa lagi pada sesi pembelajaran pada yang akan datang.